استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى مصنف الكتاب وخصوصا إلى المرحوم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, inayah dan taufik daripada Allah, Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita hambanya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kehinaan, akan tetapi rahmatnya Allah ke atas kita apabila diberikan kemuliaan kepada kita dengan cara dikumpulkan kita bersama-sama pada pagi ini, pada ketika ramai daripada kalangan kita ni yang mungkin setengah sibuk dengan urusan dunia dia, tetapi kita ni Allah pilih untuk bersama-sama menjadi sebahagian daripada orang-orang yang disibukkan dengan akhiratnya. Itulah salah satu tanda kebesaran Allah, kemuliaan yang Allah nak kurniakan kepada hambanya. Walaupun dalam keadaan kita ni serba kekurangan, tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, semua ni berlaku asbab daripada pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu setiap kali mana-mana saya pergi, hadis ni saya tak pernah tinggal untuk baca, iaitu Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendakkan Allah Ta'ala ke atas dirinya kebaikan, maksudnya segala kebaikan yang kita dapat laksanakan atas muka bumi ni bukan atas kerana kita ni yang dilahirkan sempurna, bukan atas kerana kita ni yang dijadikan semula jadi baik, akan tetapi adalah kehendak daripada Allah. Bila Allah sendiri yang berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada kita sebagai hambanya, maka Nabi SAW sebut tandanya adalah yufaqihu fid din, diberikan kepadanya kefaqihan dalam hal agama.
Jadi indahnya bahasa Arab ni kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksud yang nak disampaikan Nabi SAW tu bukanlah hanya sekadar pandai, bukan hanya sekadar reti. Sebab kalau sekadar nak bagi tahu pandai, faham, maka sepatut Nabi sebut yufahimu. Kalau setakat nak kata reti, pandai dalam hal agama, maka sepatutnya Nabi SAW menggunakan kalimah yu'allimu. Tetapi di sini Nabi menggunakan perkataan yufaqihu. Faqih di sini ibu ayah sekalian, maksudnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dikurniakan Allah kepadanya keilmuan dan dikurniakan juga kepadanya kefahaman. Tanda orang yang dikurniakan ilmu dan dikurniakan juga kepadanya kefahaman, tandanya ialah bila mana dia memperolehi ilmu, dia reti dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, dia mengamalkan perkara tersebut. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sebab tu bila mana guru saya selalu pesan, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Allah letak kita dalam majlis ilmu, maka sebenarnya inilah permulaan kepada kebaikan yang Allah nak berikan kepada setiap hamba-hambanya. Sebab tu bila duduk dalam majlis ilmu ni, sebenarnya ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sedang berada pada pintu akan segala kebaikan. Sebab mustahil untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah sekiranya amalan yang kita laksanakan tidak disertakan ilmu. Tuan-tuan mengaji kitab Al-Imam Ghazali, tidak? Tuan-tuan mengaji kitab Imam Ghazali rahimahullahu taala, dalam kitab Ayyuhal Walad ada sebut perkara ni. Dalam kitab Minhajul Abidin pun diulang sebut perkara ni. Apa Imam Ghazali sebut tuan-tuan? Imam Ghazali kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu tanpa amalan merupakan suatu bentuk kebodohan. Tuan-tuan ada ilmu tapi tuan-tuan tak mau beramal, ibaratnya tuan-tuan dikurniakan Allah akan harta, akan tetapi harta tersebut tidak mahu dimanfaatkan. Orang akan kata kita ni orang yang cerdik ke orang yang bodoh, tuan-tuan? Faham tak? Tuan-tuan ada duit tapi duk main masjid jalan kaki, nak pergi mana-mana naik Grab, naik taksi. Duit banyak, dalam akaun ada 1 juta, 2 juta, patut boleh beli kereta, gaji driver, betul tak? Tapi dia tak mau, dia simpan duit. Ada tak orang macam tu? Ada. Ada seorang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan tahu, kenal, kalau saya sebut mesti tuan-tuan tahu. Kalau tuan-tuan duduk sini, saya duduk sini alhamdulillah, duduk kat Taman Rakyat daripada kecil, tahun 1999 duduk sini sampai sini alhamdulillah. Cumanya saya selalu tak ada di sini. Tu kata takdir Allah ni cantik sungguh. Lama dah saya duduk cadang, kata sebab saya alhamdulillah Allah izinkan untuk berkuliah sana sini, dan saya pusing satu Malaysia. Dan tuan-tuan jangan risau, panggil saya tuan-tuan tak payah risau pasal duit. Sebab saya pergi mana-mana pun saya tak pernah letakkan berapa duit orang nak bagi. Dan seboleh-bolehnya saya tak mau pun orang bagi. Sebab saya tak mau pergi mengajak ni tuan-tuan atas kerana nak mencari dunia. Perkara yang paling memberi musibah terhadap diri kita bila kita duduk pada jalan agama, akan tetapi kita tidak mendapatkan manfaat agama terhadap pekerjaan kita. Tuan-tuan semayang, tapi semayang tak dapat fadilat semayang. Apa fadilat semayang tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ni janji Tuhan lah. Bukan saya mereka, bukan saya pandai-pandai sebut. Allah sebut dalam Quran. Janji Allah terhadap orang yang mengerjakan sembahyang. Tuan-tuan sembahyang 5 waktu, betul tak? Subuh sembahyang, zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isyak sembahyang. Tuan-tuan tengok balik dekat diri kita. Yang Allah sebut ni, ganjaran fadilat bagi orang yang mengerjakan sembahyang ni ada tak kat kita? Ni nak tahu ukuran ibadah kita Allah terima tak terima selama ni.
Itu yang kata tadi tu, amalan tanpa ilmu, kata Imam Ghazali, merupakan suatu bentuk kesia-siaan. Tuan-tuan, beramailah 1000 rakaat sekali pun, kalau tak disertakan ilmu tuan-tuan, ibadah tuan-tuan kosong. Nah, tuan-tuan pergi kerja dekat satu company tu gajikan tuan-tuan sebagai tukang kebun. Tiba-tiba tuan-tuan tak reti buat kerja tukang kebun. Bos tadi ni nak bagi gaji tak? Kan ada suruh balik tu. Faham tak? Dia faham? Ni misalan yang saya bawa untuk tuan-tuan faham. Sebab pagi ni tuan-tuan, saya bukan main nak mengajak. Sebab saya bukan orang alim, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, orang yang alim ni siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang dikatakan orang yang alim bukan orang yang pandai berkata-kata, bukan orang yang boleh membaca kitab sehari sampai 1000 kitab, bukan. Tapi Allah kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang benar-benar merasakan takut terhadap Allah, itulah daripada kalangan hamba-Nya yang daripada kalangan ulama. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan tengok saya pandai bercakap, tuan-tuan, saya bukan orang alim. Pandai bercakap bukan tanda alim. Nah, jadi sebab tu bila saya pergi kuliah, saya bukan berniat nak mengajar, tapi hanyalah untuk berpesan-pesan terhadap diri saya sendiri terutamanya, dan juga untuk menghubungkan silaturahim dengan tuan-tuan semua. Sebabnya tak ada perkara yang lebih memberi rahmat terhadap diri kita selain daripada menghubungkan silaturahim. Jadi biarlah kita kenal hari ini, kita berjumpa hari ini menjadi asbab kita ni dilimpahkan rahmat oleh Allah. Kalau tak rugi tuan-tuan, kita bersengkang mata, duduk luang masa untuk mengaji, tiba-tiba balik tak beroleh rahmat. Rugi tak? Allahu Rabbi. Itu yang paling kita takut. Baik. Jadi apakah tanda salat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bila Allah sebut sendiri dalam Quran, tuan-tuan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya hanya orang-orang, hanya dengan sembahyang tersebut akan menjadikan kita ini apa dia? Fahsya'i wal munkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akan tertegah diri kita ini daripada terlibat dengan perkara yang keji dan mungkar. Tuan-tuan, kita sembahyang sehari 5 waktu, tak? Sehari 5 waktu kita sembahyang, tak? Tak campur dengan qabliyah ba'diyah kita lagi, tak campur dengan duha kita lagi, tak kira dengan tahajud kita lagi, tuan-tuan. Sembahyang alhamdulillah berjemaah pula. Tuan-tuan, perkara keji dan mungkar kita tinggal tak? Tuan-tuan tahu perkara tersebut dosa, tinggal. Mengumpat orang, dosa ke tak? Mendengar aib orang, dosa tak? Kita tinggal tak, tuan-tuan? Itu pun kita bangga dengan amalan kita. Kita sangka kita ni dah menjadi ahli syurga. Sedangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beristighfar sehari lebih 100 kali. Nabi maksum, tuan-tuan. Apa perlu pada istighfar? Jadi kalau Nabi yang maksum beristighfar sehari 100 kali, kita ni yang dah pasti-pasti banyak dosa, sepatut berapa kali istighfar dah? Jadi buayah yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuba kita tanya balik diri kita, tuan-tuan. Sebenarnya sepanjang aku hidup 50 tahun, 60 tahun dalam hidup ni, apa yang aku cari sebenarnya? Jadi sebab tu macam saya sebut tadi, bayangkan kita ni dikurniakan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tak mau memanfaatkan. Macam ada seorang makcik tua di sini, kalau tuan-tuan tahu, saya sebut, kalau hak duduk sini lama, dia tahu orang siapa. Ada seorang makcik tua ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat masa ni dia belum Islam lagi. Dia duduk kayu basikal, pusing satu pekan ni.
Duduk pusing lah Kota Rakyat, KNK, duduk pusing kayu bersekat. Tuan-tuan perasan lah. Dia bawa ikan, dia bawa sayur, dia jual kayu bersekat sorang-sorang dia. Dia ni daripada dulu, daripada saya kecil sampai ke sekarang, istiqamah dengan baju yang sama, basikal yang sama. Dan saya bisa tengok depan mata saya sendiri masa saya kecil-kecil dulu lah. Mak saya bayar duit kat dia, dia nak bagi balik duit lebih, dia buka satu plastik biasa tu, bukan beg duit tau, plastik. Dia buka, dalam tu duit 50 tebal ni. Tapi dia naik basikal tu. Tu saya kata kat mak saya kata, ish, patutlah dia kaya tu. Duduk kayu basikal, tak mau beli kereta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita tengok orang yang ada harta tapi tak mau guna harta dia, kita kata dia bodoh ke tak? Tuan-tuan ada rumah tapi tak mau duduk dalam rumah. Faham tak ni? Jadi sama juga tuan-tuan, bila kita main mengaji, kita duduk dalam majlis ilmu puluhan tahun, bukannya baru sehari dua kita duduk majlis ilmu ni. Dan saya yakin tuan-tuan yang duduk depan saya ni jauh lebih alim daripada saya. Kalau nak kira dengan majlis ilmu yang buat, tambah di Masjid Bukhari ni pula, banyak ulama-ulama besar duk main buat kuliah, buat daurah kitab sana sini. Tapi persoalannya tuan-tuan, segala khazanah ilmu yang dikurniakan Allah terhadap kita, berapa banyak yang telah kita amalkan? Berapa banyak yang diistiqamahkan terhadap kita untuk beramal dengan ilmu tersebut? Jadi inilah tandanya bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu semata-mata pun tidak akan dapat menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Tuan-tuan dah reti tentang tanda sembahyang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita akan berusaha untuk mendapatkan solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lepas ni? Boleh faham? Kuliah-kuliah subuh saya tak mau berat-berat sangat. Sekejap saya cakap dengan kapet. Bang, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, atas kerana tu kita kena selalu memohon pertolongan daripada Allah. Setiap kali tuan-tuan bangun tidur, perkara pertama yang tuan-tuan kena minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon sesungguh-sungguh dengan hatiku ini, ya Allah, Kau kurniakanlah kepadaku taufik dalam pada nak mengerjakan ibadah kepadamu. Kau kurniakanlah taufik terhadapku untuk melaksanakan segala amanah yang telah Kau taklifkan ke atas diriku, ya Allah. Itu perkara pertama yang tuan-tuan kena minta setiap hari sebenarnya. Sebab kita takkan mampu berbuat kebaikan melainkan dengan izin Allah. Kita takkan mampu berbuat taat melainkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hakikat orang yang mulia dan orang yang bodoh. Satu nasihat yang saya petik dalam kitab Nasaihul Ibad yang menceritakan tentang orang yang cerdik ni, orang yang mulia ni sebenarnya siapa dia? Dan siapakah sebenarnya orang-orang yang bodoh ini? Baik. Disebutkan dalam sebuah syair, la ghurbata lil fadil wa la watana lil jahil. Tidak ada pengasingan bagi orang yang mulia, yakni orang yang berilmu, wala watana lil jahil, dan tiada tanah air bagi orang yang bodoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maksud daripada kalam ni, daripada perkataan ni? Nak menceritakan di sini, bila mana kita ini menjadi orang yang mulia. Siapa orang yang mulia? Iaitu orang yang dikurniakan Allah kepadanya ilmu. Siapakah orang yang berilmu? Iaitu orang yang merasakan, sentiasa merasakan takut kepada Allah. Itulah orang yang berilmu sebenar-benarnya. Dan janji Allah terhadap orang yang sentiasa merasakan takut kepada Allah, iaitu kemuliaan di sisinya.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Tuan-tuan selalu dengar ayat ni. Tidak? Sungguhnya yang paling mulia di sisi aku, kata Allah, iaitu orang-orang yang paling bertakwa daripada kalangan kamu. Maksud takwa bila kita menjadi orang yang melaksanakan syariat dan meninggalkan larangan. Apa yang Tuhan berkehendak, itu kita buat. Apa yang Allah tegar, itu yang kita tinggal. Tapi kita selalu lupa perkara ni. Dan punya teruk kita ni tuan-tuan, punya teruk kita, bukan level biasa-biasa dah kita ni teruk ni. Teruk kita macam mana tuan-tuan? Kita buat baik, kita ingat tak? Kita buat baik, kita ingat tak? Tuan-tuan tolong orang susah, ingat tak? Ingat tak? Keluar bank, nampak orang susah, kita sedekah RM1. Faham tak? Ingat tak tuan-tuan? Ingat tak? Tuan-tuan buat dosa, tuan-tuan ingat tak? Kita mengumpat orang, kita ingat tak? Kita mungkir janji dengan orang, kita ingat tak? Boleh faham ni? Ni teruk kita ni. Ni tahap apa ni orang panggil ni? Tahap tak sedar diri. Tak sedar diri tuan-tuan. Kita bangga dengan diri kita yang penuh dengan keaiban, sedangkan yang menutup akan segala aib kita siapa? Allah. Jadi bagi orang yang mulia ini, orang yang mulia iaitu orang yang berilmu. Saya dah sebut tadi tanda berilmu, bila mana dia menjadi orang yang sentiasa takut dengan Allah, maka bagi mereka ini tidak ada pengasingan. La ghurbata lil fadil. Maksud tidak ada pengasingan ni, kalau mana-mana dia pergi, setiap tempat akan meraihkan dia. Orang tak mau duduk jauh dengan mereka ni, orang nak duduk dekat dengan mereka. Tuan-tuan jumpa alim ulama, jumpa tutup guru, tuan-tuan nak lari kan tuan-tuan nak pergi dekat? Nampak tutup guru, alim ulama, tuan-tuan muliakan ke ataupun tuan-tuan hina ni? Sehingga kan punya sampai tahap kita nak memuliakan orang alim, selipar dia pun kita tolong angkat susun dia. Jadi sebenarnya yang menggerakkan hati-hati manusia untuk memuliakan orang alim ini siapa? Allah. Pasal selipar kita orang tak tolong betul pun. Di mana ni? Kita letak selipar kita depan masjid, orang heran tak? Silat hari bulan orang sepak selipar kita. Jadi sebenarnya yang memberi kemuliaan siapa dia? Allah juga. Allahu Rabbi. Jadi disebutkan di sini la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Dan disambung lagi dalam kalimah ini wala watana lil jahil, dan tiada tanah air bagi orang yang bodoh. Siapa orang bodoh ni tuan-tuan? Orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserta hari ini, bila mana kita menjadikan keduniaan ini sebagai pengukur kepada kemuliaan seseorang, kita merasakan bila orang ni kaya, kita rasa dia ni dimuliakan Allah. Tapi sebenarnya Allah tunjuk kepada kita tuan-tuan, berapa ramai orang-orang kaya hari ini yang dicaci maki oleh orang setiap hari. Tidak, dia kaya, dia duit banyak, dia nak famous, dia buat kerja-kerja bodoh. Akhirnya orang puji ke orang maki tuan-tuan? Boleh faham tak? Cumanya maki berlapik sebab dia orang kaya. Cuba kalau dia orang miskin, tak guna dalam muka, tak lawa, miskin pula tu, apa-apa kedana, dia macam-macam dia pula. Kalau orang kaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya cara tegak dia lain sikit, lapik sikit. Ataupun dia pengikut ramai. Jadi sebab tu kalau kita ni nak kenal diri kita di sisi Allah ni, ada tempat atau tak ada tempat, cara dia mudah tuan-tuan. Lihatlah
bagaimana orang-orang yang dekat dengan Allah memandang diri kita. Tuan-tuan jumpa alim ulama tuan-tuan guru ni dia kenal tuan-tuan. Dia sebut-sebut nama tuan-tuan. Jadi kalau alim ulama tok guru sebut nama kita, insya-Allah itu tandanya kita ni adalah tempat di sisi Allah. Tapi kena ingat, jangan pula bila kita rasa kita ada tempat di sisi Allah, datang pula rasa takabur. Kan? Sebab yang meletakkan kita di sisi Allah ni siapa? Allah juga. Jadi hakikatnya tuan-tuan, semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apa Allah sebut? Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Allah seru orang-orang yang beriman dalam ayat ini. Kenapa Allah tak sebut ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam? Tapi Allah gunakan kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang menjadi timbangan kedudukan seseorang di sisi Allah bukanlah pada status keislaman dia, akan tetapi duduk pada status keimanannya. Bagi orang yang Islam belum tentu padanya ada keimanan. Tuan-tuan boleh faham tak? Bagi orang yang beriman sudah pasti ada padanya Islam. Kita kalau nak bahas bab iman ni tuan-tuan, Allah panjang. Apa tanda iman tuan-tuan? Bila mana sempurna padanya rukun iman yang 6. Kita sembahyang ada 17 rukun, betul tak? Nah, 17 rukun sembahyang. Kita sembahyang. Nah, Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang tak cukup satu rukun. Sah sembahyang. Tuan-tuan sembahyang hari itu tak mau baca Fatihah, tapi baca surah. Fatihah tak mau baca tuan-tuan. Sah sembahyang? Sah? Tak sah. Batal kan? Sembahyang batal tuan-tuan kan? Sebab apa? Perkara rukun, betul? Rukun iman ada apa? 6 kan? Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada para malaikat. Yang ketiga percaya kepada para rasul. Yang keempat percaya kepada kitab. Yang kelima percaya kepada yaumul qiyamah, hari akhirat. Kan saya salah? Kalau salah bak lah. Yang keenam percaya kepada qada qadar. 6 perkara ni kalau tuan-tuan percaya, yakin sungguh-sungguh, baru sempurna iman, baru sah iman di sisi Allah, baru masuk dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu. Tuan-tuan beriman tak dengan qada qadar? Di antara ketetapan Allah terhadap setiap hamba-hambanya adalah perkara yang berkaitan dengan rezeki. Hari ini semua orang merungut bab rezeki tuan-tuan. Semua orang merungut kata rezeki tak cukup. Betul tak? Bila dia merasakan rezekinya tak cukup, apa dia buat? Dia usaha cari kerja. Dia buat part time sana sini sehingga mengabaikan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Itulah tanda orang-orang yang tidak beriman dengan qada qadar. Dia tak yakin yang Allah telah menjanjikan kepadanya pembahagian rezeki di atas muka bumi. Tuan-tuan pernah tengok ada orang gila mati ke bulak? Yang mati ke bulak ni orang tak gila kan tuan-tuan?
Orang gila tak pernah kita jumpa orang gila mati kelaparan, tak pernah. Faham? Baik, tuan-tuan tak apa faham. Saya bagi contoh mudah. Dalam Quran Allah sebut satu sedekah Allah balas balik 10, betul? 10 digandakan menjadi 700, betul tak? Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Nah, Allah sebut. Baik. Tuan-tuan nampak tabung masjid, ataupun tuan-tuan jumpa orang susah, dalam poket ada baki duit RM10. Faham tak? Ada baki RM10 ni. RM10 ni pula memang kita tak pakai dah. Nah, faham tak? Dah beli makan, dah selesai dah semua hari tu. Memang lebih betul-betul duit ni. Orang susah, mai minta tolong, dia kata nak makan. Tuan-tuan bagi tak RM10? Faham ni? Pasal apa tuan-tuan tak bagi? Dalam bank memang tak ada duit dah, tinggal RM10 tu je untuk hari ni. Pasal apa tak bagi? Kalau saya bagi Ustaz, esok nak makan apa? Tiap? Tiap nah? Esok nak makan apa? Bagi yang ni, esok nak makan apa? Baik. Itu tanda orang beriman atau tak beriman? Takkan Tuhan bodoh sangat tuan? Dia suruh buat, dia tak mau bagi. Takkan. Allah kata, nah, Allah SWT, anfiqu mimma razaqnakum. Allah kata, infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepadamu. Itu Tuhan kata. Tiba-tiba bila kita nak buat, dia tak tolong kita. Logik ya tuan? Seorang majikan suruh pekerja dia buat satu-satu kerja. Adakah majikan dia suruh pekerja dia buat tanpa dia menyediakan kemudahan, ataupun dia sediakan kemudahan untuk pekerja dia buat kerja? Seorang datuk, dia gajikan driver, tiba-tiba driver ni kena cari kereta sendiri untuk bawa datuk ni. Orang kata datuk gila ke datuk tak gila tu? Kita boleh faham ni? Allah suruh kita jadi hamba dia, Allah suruh kita buat kerja dia, tiba-tiba dia tak bagi kemudahan untuk kita menjadi hamba dia. Logik ke tak logik tuan? Boleh faham ni? Nah. Jadi tuan-tuan, dalam Quran tak perlu kita ragu-ragu dengan satu Quran. Cukup dengan hanya satu kalimah sahaja, batal akidah kita. Jadi dalam bab tadi ni, rezeki tadi ni, tuan-tuan sedekah satu, Tuhan balas balik 10. Tidak ada keyakinan terhadap diri kita. Agak-agak akidah kita di sisi Allah ni macam mana tuan? Agak-agak esok kita nak balik bertemu Allah ni, kita nak bertemu dia dalam keadaan yang macam mana? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah sebut dalam Quran, wahai roh-roh yang baik, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Siapakah orang yang redha dan diredai ini? Yaitu orang-orang yang pada ketika hidupnya dia bersungguh-sungguh untuk berpegang dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Sikit lagi tuan nak habis dah. Nah? Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kamu dinaikkan beberapa darjat. Dan ingatlah kata Allah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Jadi kesimpulan daripada ayat ni, buayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitu tanda orang yang dikurniakan padanya kemuliaan bila mana dia menjadi orang yang sentiasa menyenangkan urusan saudaranya yang lain.
Itulah sebesar-besar tanda orang yang berilmu. Dia memudahkan urusan orang. Tuan-tuan faham satu hal agama, tuan-tuan nak bagi orang pun boleh buat perkara ini sama macam mana tuan-tuan faham, maka tuan-tuan kongsikan kepada orang. Kita dah dapat cara khusyuk dalam solat, kita kongsi dengan orang macam mana cara nak dapat khusyuk dalam solat. Kita boleh faham tentang selok-belok hukum agama, maka kita pun menjadi tempat untuk menyebarkan kefahaman tentang selok-belok hukum agama kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab diri kita ini dilimpahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malanglah bagi kita bila mana kita hidup, kita menjadi orang yang tidak dilimpahkan rahmat daripada Allah. Hari ini kenapa ramai orang diuji dengan kesusahan? Kenapa ramai orang diuji dengan kesusahan, diuji dengan kehinaan? Punca yang paling utama tuan-tuan, atas kerana kita meninggalkan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Kita ni perlu pada Allah tuan-tuan. Kita perlu pada Allah bukan hanya pada sekian tempat, bukan hanya pada satu-satu tempat, tapi pada setiap masa. Tapi kita mencari Allah hanya pada tempat tertentu. Bila kita susah, baru cari Allah. Bila kita rasa sakit, baru kita ingat kat Allah. Sebab tu guru saya kata, Allah ni maha adil tuan-tuan. Dalam musibah, Allah sertakan rahmat padanya. Bila seorang yang sihat, Allah uji padanya dengan kesakitan atas kerana cintanya Allah terhadap dirinya. Sebab bila dia sakit, dia mula mengingat Allah, rahmat bagi dirinya. Pada ketika dia sihat, dia lupa pada Allah, maka Allah kata, aku bagi hang sakit supaya hang ingat pada aku. Sebab tu Firaun menjadi orang yang paling sombong di atas muka bumi. Sebab dia tak pernah rasa sakit, hatta selsemua pun tak pernah. Sebab tu dia lupa kepada Allah. Itulah orang yang tak dikurniakan rahmat terhadap diri dia, iaitu orang yang dilupakan Allah dengan nikmat dunia yang dikurniakan kepadanya. Jadi adakah kita nak menjadi sebahagian daripada orang yang dilupakan Allah untuk mendapatkan rahmat daripadanya dengan dunia yang Allah kurniakan kepada kita? Jadi biarlah segala keduniaan yang Allah kurniakan kepada kita ini menjadi asbab untuk kita memperolehi rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ada harta, harta tersebut gunakan untuk mencari rahmat Allah. Tuan-tuan ada ilmu, ilmu tersebut digunakan untuk mencari rahmat Allah. Tuan-tuan ada keluarga, gunakan keluarga yang Allah kurniakan kepada kita ini untuk menjadi asbab kita ini dilimpahkan rahmat oleh Allah. Tuan-tuan ada pengikut, ada kenalan, ada kawan-kawan, ada pangkat, gunakan semua ni untuk memperolehi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila ada rahmat ke atas diri kita, maka disitulah bermulalah kebaikan yang melimpah-limpah untuk diri kita, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi akhir kalam, sebelum saya tangguh, saya nak minta satu benda aja dengan tuan-tuan. Satu benda aja saya nak minta dengan tuan-tuan, dan saya harap tuan-tuan tolong kabulkan hajat saya ni. Untuk makluman tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya ada madrasah yang saya usahakan daripada tahun 2014 hingga ke sekarang. Dan alhamdulillah, pengajian-pengajian yang kita sediakan di situ, iaitu Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, dan mungkin tuan-tuan pernah tahu tentang ni. Kami sediakan pengajian secara percuma sahaja, tanpa ambil sebarang bayaran. Dan alhamdulillah, masuk tahun ni tahun ke-8, tahun ke-9. Tahun ke-9 kami diizinkan Allah untuk sediakan pengajian percuma. Dan Allah izinkan pula untuk saya ni menguruskan beberapa tempat pengajian yang lain. Jadi apa yang saya nak minta dengan tuan-tuan, saya bukan nak minta duit tuan-tuan. Saya kira nampak muka susah hati dah masing-masing tu. Ustaz ni bawa tabung nak minta derma ke? Tak tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Saya dah tinggal bawa tabung ni 3 tahun dah. Sebab Allah ajak saya pada satu hari, bila saya pergi satu program ceramah di Masjid Sungai Tani, kat Sungai Tani satu masjid. Allahumma salli ala sahabat. Masjid Kuning. Tuan-tuan tahu kan? Masjid Majidi Kuning. Tuan-tuan tahu jemaah dia ramai macam mana?
Masa tu sebelum PKP. Masa tu punya ramai orang. Allah SWT, saya pergi masa tu, saya pergi dengan Syamsul Debat. Jadi memang ramai orang ni, penuh orang. Letak tabung dekat dua pintu masuk, belah kanan satu, belah kiri satu. Maksud siapa keluar mesti lalu tabung. Ni Allah nak ajak saya, tuan-tuan. Allah nak tarbiyah saya. Allah nak kata, kalau hang minta dengan orang, manusia akan bagi hang kecewa. Sedangkan yang kaya tu aku, Allah kata, bukan manusia. Orang kaya depan mata hang tu pun miskin terhadap aku. Dia pun minta ke aku. Kenapa hang nak minta ke dia? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu apa jadi hari tu? Sampai AJK masjid terkejut. Masa nak balik, dia pun pakat seronok lah. Orang ramai. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, ada kot rezeki Ustaz malam ni. Bila sampai-sampai, saya ambil tabung tu, masuk kereta, buka-buka tuan-tuan, 2 tabung saya bawa. Agak-agak tuan-tuan ada berapa ringgit tu. Dengan orang yang melut beribu. Masjid-masjid ni kan besar. Agak-agak berapa ringgit. Saya kena-kena tu, saya terus fikir, apa Tuhan nak bagi kat aku ni sebenarnya. Buka tabung, tabung pertama kosong tuan-tuan. Tabung kedua ada RM5 sekeping. Logik ya tuan-tuan. Saya pergi kuliah orang tak ramai pun 60-70 mesti ada. Ini ramai. Depa siap kata patut kutipan ni puluh ribu malam tu. Siapa sebenarnya yang menutup hati mereka daripada masuk duit dalam tabung? Siapa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab saya minta dengan manusia. Jadi bila saya minta dengan manusia, kecewa tak tuan-tuan? Kecewa. Kita buat pengajian, bukan kita minta duit. Saya tak minta duit tuan-tuan. Pasal apa tak minta? Saya tak mau orang susah mengaji agama. Nak mengaji mai. Lepas tu saya nak jemput tuan-tuan ni. Boleh mai ke tempat pengajian saya di Taman Rakyat, rumah saya sendiri. Saya ada buat dewan pengajian tepi tu. Jemput mai mengaji di situ. Kalau tuan-tuan ada anak-anak kecil, nak masuk hantar mengaji Quran ke, fardu ain ke, mai hantar. Tuan-tuan jangan risau buat duit. Tuan-tuan mai hantar mengaji ya. Yang penting mai mengaji. Cuma syarat mengaji di tempat saya ni, dia ada syarat dia. Sebab mengaji percuma. Syarat dia tak boleh ponting kelas 3 kali berturut-turut tanpa sebab. Kalau dia ponting 3 kali berturut-turut tanpa sebab, dia cuti teruslah sampai bila-bila. Pasal ni orang yang tak menghargai ilmu yang Allah bagi dekat dia dengan mudah. Faham tak? Nak mengaji, dia kena istiqamah tuan-tuan. Kalau tak istiqamah, tuan-tuan jangan main mengaji. Sia-sia tak ada apa-apa. Jadi saya nak minta apa ni tuan-tuan? Saya nak minta tuan-tuan tolong setiap hari bila tuan-tuan sembahyang, terutamanya waktu tahajud tu, tolong sebut dalam sujud akhir tuan-tuan dan doa selepas solat, doakan supaya Allah limpahkan rahmat ke atas diri saya, keluarga saya dan madrasah saya. Itu je. Boleh tak tuan-tuan? Saya nak minta ni ya tuan-tuan. Saya bukan nak minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Saya tak minta duit. Saya tak minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan tak bagi duit pun saya tak kecil hati lah. Sebab Allah bagi cukup tuan-tuan. Allah bagi cukup. Boleh tak? Tuan-tuan tolong doakan saya. Ya Allah, hari tu ada seorang ni, budak ni nampak macam muda lagi, tapi dia cerita dia dah buat kerja agama. Kau mudahkanlah urusan dia ya Allah. Kau rahmatkanlah dia ya Allah. Kau peliharalah dia dalam taufik dan hidayahmu ya Allah. Dan kau kurniakanlah kepadanya husnul khatimah. Tu je saya nak minta tuan-tuan. Saya nak minta tu ya tuan-tuan. Tolong doakan saya supaya saya ni sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam taufik Allah, dan sentiasa dikurniakan oleh Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Takut tuan-tuan, hari ni banyak orang mati, tapi mati dalam keadaan yang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang paling merisaukan. Dan tuan-tuan jangan ingat bila kita boleh sembahyang Jumaat hari-hari, ini menjadi syarat untuk kita mendapat husnul khatimah. Boleh tentu tuan-tuan. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Ya tuan-tuan tolong doakan saya doakan perkara yang sama untuk tuan-tuan. Boleh tak? Boleh tak? InsyaAllah. Yang tu yang pertama. Yang kedua, setiap hari Isnin jam 10.30 pagi kita ada kuliah pengajian Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri di Miftahul Jannah, di tempat saya tu. 10.30 pagi Tuan-tuan boleh search dalam Google Map.
jemputlah mai setiap hari Isnin 10.30 pagi. Dan kuliah hari-hari lain pun ada juga kuliah-kuliah pengajian lain. Tapi yang banyak orang suka pi ni untuk guru mai kan. Jadi boleh mai sebab guru Syekh Nasri ni guru saya. Saya mengaji dengan dia zaman saya kecil lagi. Jadi Syekh duk mai rumah saya ni mengajar, dia tuan-tuan jemputlah mai. 10.30 pagi boleh mai di Miftahul Jannah. Jadi mungkin dari situ tuan boleh tengoklah apa-apa jadual yang boleh tuan-tuan ikut di situ insya-Allah nah. Jadi saya kira cukup sekadar tu. Minta maaf kalau terlebih masa pada pagi ni. Bukan niat nak buang masa tuan-tuan, bukan, tapi atas sebab nak berkongsi kebaikan sama-sama. Supaya Allah turunkan rahmat ke atas kita. Tak apalah pagi ni lama sikit. Mudah-mudahan dengan lama ni menjadikan kita ni ada tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan diri sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada pengurusan surau dan pengurusan masjid yang bagi ruang pada saya untuk berkongsi satu dua kebaikan pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan ini bukanlah pertemuan terakhir kita sebab saya duduk dekat sini je. Jadi kalau jangan jarang main sini tu berasa tak berapa nak seronok lah juga. Kan? Sebab jauh-jauh boleh pergi tuan-tuan. Saya pergi Terengganu tuan setiap bulan. Sebulan sekali Terengganu. Kan? Ni hujung minggu depan ni, hari Isnin ni, habis kuliah Syekh, saya nak ke Perak pula. Jadi merata pergi tuan-tuan. Jadi kalau merata boleh pergi, hak paling dekat tak main, berasa apa tak? Berasa serba salah lah juga. Kan? Jadi kalau ada ruang, tuan-tuan panggil je saya, jangan risau. Jangan berfikir pasal bayaran, kalau tak bagi pun tak puas. Bagi doa ya saya. Insya-Allah. Baik, jadi saya kira cukup sekadar tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.